أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang mendapat keuntungan yang besar pada bulan yang penuh barakah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan bertadabbur dan tadabbur ini akan dipetik daripada surah Hud ayat 10 hingga 20. Dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Untuk peringkat yang pertama, marilah sama-sama kita memerhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dipetik daripada surah Hud ayat 10 hingga ke 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengar petikan ayat Al-Quranul Karim yang diambil daripada surah Hud ayat 10 hingga 20. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memerhatikan terjemahan ayat yang telah sama-sama kita baca sebentar tadi. Yang pertama ayat yang ke-10, dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpa aku. Sesungguhnya ia, iaitu dengan kesenangan itu, riang gembira lagi bermegah-megah kepada orang ramai. Ayat yang ke-11, kecuali orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat yang ke-12, jangan-jangan engkau wahai Muhammad tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, iaitu harta benda yang banyak, atau datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolong menyiarkan Islam.
kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi amaran kepada orang yang ingkar. Dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya. Yang ke-13, bukan itu saja kata-kata mereka. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan ia, iaitu Muhammad, yang mereka reka Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quranul Karim, dan panggillah siapa saja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika betul-betul kamu orang yang benar. Ayat yang ke-14, oleh itu jika mereka, iaitu penolong-penolong kamu, tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quranul Karim, maka ketahuilah bahawa Allah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikatnya demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya? Ayat yang ke-15, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Yang ke-16, mereka orang-orang yang tidak ada baginya pahala pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Yang ke-17, jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang yang keadaannya senantiasa berdasarkan bukti yang terdapat daripada benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya, dan diikuti kitab suci Al-Quranul Karim memberi kenyataan sebagai saksi daripada Tuhan meneguhkan bukti tersebut. Dan sebelum itu kenyataan serupa diberikan oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran. Dan sesiapa yang ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan sebagai tempatnya. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar daripada Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Yang ke-18, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka reka perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka, dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi daripada malaikat, para nabi, dan anggota tubuh mereka sendiri, inilah orang-orang yang membuat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang yang zalim. Yang ke-19, orang-orang yang menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedangkan mereka pula ingkar hari akhirat. Yang terakhir, iaitu ke-20, mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia, dan tidak ada pula bagi mereka yang lain daripada Allah sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka daripada siksaannya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat benci jalan agama Allah, sehingga kan mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebesarannya. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidangkan dengan
panduan Al-Quranul Karim yang menyentuh tentang kehidupan kita di dunia dan yang akan berakhir dengan kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama telah menjelaskan kepada kita sikap sesetengah manusia, yang mana apabila mereka mendapat nikmat setelah mereka dilepaskan daripada kesengsaraan, kesusahan, kefakiran dan seumpamanya, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni, maka mereka pasti akan berkata, telah hilang musibah daripada aku. Innahu la farihun fakhur, dan mereka menunjukkan sikap yang terlampau gembira dan terlampau sombong di atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini adalah sikap mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza massal dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain telah menjelaskan kepada kita, manusia ini diciptakan dalam bentuk halu'ah, keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Apabila mereka ditimpa kesusahan, maka mereka seolah-olah tidak nampak jalan keluar. Apabila mereka ditimpa kesenangan, maka mereka menjadi kedekut. Ini sifat orang kafir yang wujud daripada zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Apabila kehidupan kita ini terputus dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakinkan diri kita semua yang datang dalam bentuk musibah itu adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita. Allah benci kepada kita. Apabila apabila kita mendapat nikmat, maka kita akan rasakan bahawa ini adalah tanda bahawa Allah cinta kepada kita. Sikap seperti ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sikap yang tidak baik, yang bertentangan dengan sifat orang mukmin. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana orang mukmin apabila berhadapan dengan nikmat dan apabila berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Idza asabathu sarra'u syakar wa idza asabathu dharra'u sabar." Satu benda yang pelik yang tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Apabila mereka mendapat kesenangan, maka mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar. Ini sikap yang ada pada orang mukmin, tidak ada pada orang munafik, tidak ada pada orang kafir. Sebab itulah ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengecualikan illa alladhina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali mereka yang sabar di atas keperitan hidup, di atas kesengsaraan hidup, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Dan tidak ada ganjaran yang besar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja menjadikan dunia ini sebagai sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka
di akhirat kelak syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannat. Khabarkan gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka jannat, syurga-syurga yang dipenuhi dengan nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terlintas di dalam hati manusia. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita cabaran yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran yang begitu besar yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan usaha dakwah di Madinah. Dan cabaran ini, kalaulah cabaran itu berada ataupun terkena kepada kita sebagai pendakwah pada hari ini, kemungkinan kita tidak akan meneruskan perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan begitu hebat dan berjaya di dalam mengharungi ujian tersebut, maka kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan semangat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita akan meneruskan usaha dakwah yang walaupun di hadapan kita pelbagai ancaman, pelbagai cabaran, kita akan teruskan. Kenapa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswatuna, itu ikutan kita. Dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Allah Subhanahu wa taala telah meminta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwah. Walaupun berhadapan dengan cabaran yang hebat sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Walaupun cabaran itu menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau meneruskan penyampaian wahyu kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cabaran itu kadang-kadang menyempitkan dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cabaran yang hebat, tuan-tuan dan sekalian. Cabaran dakwah yang begitu hebat yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kaum mereka sendiri. Daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Daripada keluarga yang terdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ungkapan-ungkapan yang telah dikemukakan, yang telah diajukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, di antaranya, laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Jadi mereka berkata, laula unzila alaihi kanzun, alangkah baiknya jika sekiranya kamu dapat menurunkan harta yang bertimbun-timbun. Au jaa ma'ahu malak, atau datang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat yang sama-sama menyebarkan Islam bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cabaran. Tetapi cabaran ini tidak dilayan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia bukan untuk memberi harta kepada kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mewarisi harta yang berbentuk dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilm, tetapi pesaka yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah ilmu yang menjadi amanah kepada kita untuk diteruskan sebarannya pada masa akan datang insya-Allah. Jadi apabila mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabar untuk membawa bersamanya kanzun, harta yang banyak, ataupun malaikat yang menyokong perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua gesaan ini tidak dilayan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta nadhir, kamu hanyalah pemberi peringatan, fala alaika illal balagh lal ityan bimaqtarahu, tugas kamu hanya menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengutarakan apa yang mereka cadangkan kepada kamu. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala di atas setiap sesuatu maha menjaga. Fayujazihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang kedua, mereka mengatakan, tuduhan yang kedua yang mereka hemburkan atau mereka ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftarahu ayul Quran, iaitu Al-Quran ini direka cipta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cabaran ini juga telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang seterusnya. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu kata Muhammad ini mereka cipta Al-Quranul Karim, maka tolong bawa 10 surah yang seumpama dengan Al-Quranul Karim yang direka cipta oleh kamu dan pembantu-pembantu kamu. Wad'u man istata'tum, dan panggil siapa saja yang mampu selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa 10 surah tadi yang sama seperti Al-Quranul Karim, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini orang yang benar. Tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, orang kafir dalam sejarah dia tidak mampu untuk membawa satu ayat pun yang sebanding, yang sama dengan Al-Quranul Karim. Dan usaha mereka bukan terhenti setakat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diteruskan untuk usaha tersebut pada masa-masa sekarang dan akan datang. Tapi insya-Allah dengan berkat Al-Quranul Karim, dengan mukjizat Al-Quranul Karim, dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim dan kamilah yang menjaga Al-Quranul Karim. Insya-Allah Al-Quran terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak mampu untuk membawa satu pun ayat yang sama dengan Al-Quranul Karim pada masa ini dan akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah Ramadan 1:30 petang, tadabbur dan tadarus Al-Quran 5 petang. Ramadan at Kelantan hanya di Kelantan TV. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim kita dengan ayat yang ke-14 dari surah Hud. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat rumusan kepada mereka yang tidak mahu menurut ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya tentang penurunan Al-Quranul Karim yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Ini adalah merupakan hujah yang kata putus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengingkari penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya mereka tidak sahut seruan kamu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturun dengan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia adalah merupakan penurunan yang datang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita supaya meyakini bahawa Allah wa alla ilaha illahu. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penjelasan ini, maka tidak ada hujah lain bagi mereka yang ingkar kecuali menurut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kehidupan dunia dan mereka yang tamak untuk mendapatkan dunia dalam kehidupan mereka. Dunia sebagaimana yang kita tahu adalah merupakan alat, merupakan jambatan ke akhirat. Yang sepatutnya kita gunakan dunia ini untuk mendapat bekalannya sebanyak mungkin sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak ada guna, tidak ada manfaat, tidak ada faedah, malun wala banun, iaitu harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya memandang dunia itu dengan pandangan yang betul, supaya kehidupan kita akan menjadi bahagia apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, sesiapa yang berkehendakkan dunia dan perhiasannya sehingga sanggup melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sanggup menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepikan keikhlasan di dalam amalan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, kepada kita, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan amalan mereka. Ai jaza' ma 'amiluhu min khairin qasadaqatin wa silati rahimin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan apa yang mereka kerjakan daripada kebaikan, seperti sedekah dan silaturrahim. Dengan mana Allah Subhanahu wa ta'alahum alaihim rizqahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kepada mereka rezeki mereka dengan perbuatan baik yang mereka kerjakan di atas dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka luaskan kepada mereka pintu rezeki
Akan tetapi ini hanya di dunia sahaja. Wahum fiha la yubkhasun. Dan balasan itu, balasan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, la yubkhasun. Tidak terkurang walaupun sedikit. Tetapi sayangnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita mahukan dunia semata-mata tanpa menghendaki akhirat yang merupakan tempat kebahagiaan yang sebenar? Maka jawapannya tentu sekali tidak. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa kesudahan mereka ini di dalam ayat selepasnya, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Tidak ada untungnya, tuan-tuan sekalian. Untuk mendapatkan dunia bukan suatu benda yang mudah. Apa erti kesusahan kita untuk mendapatkan dunia? Tiba-tiba di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sebab itulah mereka yang berfikiran bijak, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang bijak adalah mereka yang muhasabah tentang dirinya sendiri dan berusaha, bekerja untuk hari selepas kematian, iaitu hari kiamat. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada bagi mereka kecuali tidak ada bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka, dan semua apa yang mereka kerjakan terbatal dan tidak dapat meraihkan pahala walaupun sedikit. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kedudukan manusia yang berpegang dengan kebenaran dan manusia yang tidak berpegang dengan kebenaran. Dalam ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahawa orang mukmin yang mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpilih, yang terpimpin dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa orang mukmin, orang Islam seluruh dunia pada hari ini, jika sekiranya dia berpandukan apa yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bersama kesudahan kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa pegangan kita pada hari ini diperkuatkan dengan Al-Quranul Karim dan dipersaksikan oleh malaikat dan disaksikan oleh kitab Musa. Syahidul lahu aidan sebagai imaman wa rahmah. Jadi orang yang mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut agama yang lurus, yang betul sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata ulaika yu'minuna bihi. Itulah mereka yang beriman dengannya, iaitu dengan Al-Quranul Karim. Maka balasannya adalah falahumul jannah, maka balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesudahan mereka kufur adalah neraka, yang sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-17. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegaskan, wa man yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'aduh fala taku fi miryatin min innahu al-haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesiapa yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala daripada golongan kufar, maka sudah tentulah fannaru maw'aduh, maka sudah tentu mereka akan mendapat balasan yang berupa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala minta kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, fala taku fi miryatin min, jangan kamu syak wasangka bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kitab yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kita tengok pada hari ini manusia ramai tidak beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak beramal dengan Al-Quranul Karim, jangan kita lemah semangat, kerana apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim jelas menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quranul Karim ramai penentangnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa situasi yang kita hadapi pada hari ini, walaupun apa bentuk dunia yang kita diami pada hari ini, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita, sebagai panduan kehidupan kita. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah kami daripada golongan sedikit. Itulah doa daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada mereka, apabila ditanya kepada beliau, kenapakah beliau berdoa sedemikian rupa? Maka dia menjawab, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu baca ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka insya-Allah kita akan teruskan dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tahu banyak cabaran yang kita hadapi, terutamanya pada akhir zaman yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mereka yang paling zalim. Waman ay la ahada, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka yang membuat pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan perkara-perkara syirik, binisbati syarik wal waladi ilaih, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada anak. Kalla, tidak sekali-kali. Allah Subhanahu wa taala itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa sahaja sifat makhluk tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk pendustaan yang telah direka-rekakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan walaupun bercanggah dengan akidah tauhid yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Allah biarkan mereka begitu saja? Jawapannya tidak. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka itu akan dimentangkan ke atas kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Semua perbuatan kenyataan mereka akan dipaparkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ashhad, para saksi yang terbentuk daripada para malaikat,
menyaksikan bahawa bil balagh wa 'alal kufari bitakdzib. Mereka menyaksikan bahawa Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan Islam sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menyaksikan bahawa orang kafir yang melawan Rasulullah, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka membohongi, mendustakan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesudahan mereka. Dan ini akan dapat dilihat kembali apabila berlakunya pada hari kiamat. Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita pada hari ini, apa saja yang kita laksanakan, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita ucap, semuanya akan ditayang balik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka berwaspadalah dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan malaikat akan menjadi saksi yang baik kepada kita, insya-Allah. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Para saksi menyaksikan sebagaimana telah saya sebut tadi, dengan kenyataan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itulah yang telah membuat pendustaan terhadap Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu ke atas mereka yang zalim, iaitu mereka yang syirik. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan Allah sekutu, sedangkan Allah itulah yang menjadikan kamu. Jadi bermakna, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita mesti betul supaya kehidupan kita di dunia jadi baik dan akhirat bahagia, insya-Allah. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai az-zalimin dalam ayat yang ke-18 telah ditafsirkan dalam ayat yang ke-19. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Mereka yang menyekat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mesti ditolong untuk perjalanannya menjadi licin dan lancar. Akan tetapi orang kafir dan seumpamanya senantiasa berusaha untuk menyekat agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa agama ini akan diteruskan dan tidak mampu disekat oleh manusia yang ingkar, yang mungkir, yang menentang. Wallahu mutimmu nurih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun penyempurnaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai orang kafir. Dan kita tengok sekarang pun alhamdulillah. Sekarang ni kita tengok penerimaan masyarakat dunia terhadap Islam, masya-Allah tabarakallah, begitu baik. Itu menunjukkan kepada kita bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim, apa yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbukti dan ternyata di alam dunia pada hari ini. Jadi mereka yang musyrik ialah mereka yang senantiasa menyekat agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadikan agama ini bengkok. Wahum bil akhirati hum kafirun. Sedangkan mereka di dalam masa yang sama kafir, ingkar, tidak percaya dengan hari akhirat. Ini di antara sikap atau muasafat mereka yang zalim. Mereka yang zalim senantiasa berusaha untuk menyekat agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang zalim senantiasa menampakkan agama ini sebagai agama yang bengkok.
Dan mereka tidak yakin dengan hari akhirat. Mereka tidak beriman. Mereka tidak mempercayai kewujudan hari akhirat yang merupakan hari pembalasan untuk kita selepas kita mati. Dan akhirnya Tuhan menyebut dalam ayat ini, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'un as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa manusia mempunyai keterbatasan kuasa. Walaupun mereka cuba menyekat azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lam yakunu mu'jizin fil ard. Mereka tidak mahu menyekat. Mereka tidak mampu selama-lamanya untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Untuk menyekat azab Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, mereka tidak mampu. Sebagaimana kita tengok pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa mutlak. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu disekat oleh manusia. Walaupun mereka mempunyai kekuatan, memiliki teknologi yang canggih, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala nak, maka perkara itu pasti akan terjadi. Maka masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan berlaku. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, orang Islam mempunyai kekuatan rohani yang tinggi di dalam menghadapi cabaran dan cubaan orang kafir. Sehingga kan Allah Subhanahu sehingga kan jika sekiranya manusia lawijtama'an nas ala an yanfa'uk la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtamu ala an yadurruk lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Walaupun mereka berusaha untuk membawa kebaikan kepada kamu, membawa keburukan kepada kamu, mereka tidak mampu berbuat demikian. Sehingga mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya. Jika sekiranya mereka mahu memberi kebaikan kepada kita, maka mereka tidak mampu berbuat walaupun sedikit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa penuh di dalam mentadbir manusia. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan tidak ada dah bagi mereka selain daripada Allah penolong. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalang azab Allah Subhanahu wa taala daripada mendatangi mereka. Itu keyakinan kita. Ad-dar, an-nafi', ad-dar, manfaat dan mudarat, kesemuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa mutlak. Ketika mana manusia berkehendaki penolong, memerlukan penolong, membantu yang boleh membantu menyekat azab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya." Tidak ada bagi mereka selain daripada Allah penolong. Yang mana penolong pada anggapan mereka boleh menghalang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu dengan ayat ini meyakinkan kepada kita bahawa apabila Allah menghendaki sesuatu, menghendaki perkara yang buruk berlaku, tidak akan ada seorang makhluk, satu makhluk pun yang dapat menyekat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahumul 'adzab. Mereka ini akan digandakan azab, penyiksaan mereka. Kenapa tuan-tuan sekalian? Orang kafir yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai az-zalim tadi, ulaika alladzina lam yakunu mu'jizin, dan akhirnya Tuhan sebut wa ma yudha'afu lahumul azab. Azab mereka akan digandakan. Kenapa?
Kerana di ayat yang di atas jelas menunjukkan kepada kita bukan sahaja mereka itu sesat, tapi mereka cuba menyesatkan orang lain. Yudha'afu lahumul azab bi'idlalihim ghairahum. Kerana mereka cuba menyesatkan orang lain. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bukan orang yang sesat. Allahumma la taj'alna dhalin wala mudillin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Dan itu disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, dhalin mudillin. Penyesat, sesat dan menyesatkan orang lain. Orang kafir yang kita bincang pada hari ini, bukan setakat dia sesat, tapi dia cuba menyesatkan orang lain. Dengan menjauhkan manusia daripada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadikan agama Allah Subhanahu ini bengkok. Tapi insya-Allah dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu berbuat demikian. Ma kanu yastati'unna as-sam'a wa ma kanu yubsirun, sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak suka pula melihat tanda-tanda kebenarannya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka amat-amat benci dengan kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sanggup mendengar, tidak sanggup pula melihat tanda-tanda kebenaran. Dan inilah kesudahan mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini akan mendapat taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas menunjukkan kepada kita bahawa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempamerkan kepada kita dua golongan manusia, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjelaskan sifat-sifat dua golongan ini supaya kita senantiasa mencari benda yang baik dan meninggalkan benda yang buruk. Al-mu'min kan-nahl. Seorang mukmin itu diumpama seperti lebah. La ya'kulu illa tayyiban wa la yakhruju minhu illa tayyibun. Dia tidak makan kecuali benda yang baik, dan tidak keluar daripadanya kecuali benda yang baik juga. Itulah muasafat yang perlu ada pada orang mukmin, iaitu mereka senantiasa mencari kebaikan. Mereka senantiasa mencari perkara-perkara yang baik, bukan perkara yang mudarat. Di dalam masa yang sama, apabila dia mendapatkan kebaikan, dia cuba berusaha untuk mengeluarkan kebaikan untuk memberi manfaat kepada manusia. Insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita tadabbur pada kali ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.